Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia luar bandar sejahtera. Apa khabar semua? Diharap berada dalam keadaan sihat sejahtera. Selain menyambung pelajaran dalam bidang akademik, bidang latihan teknikal dan vocational atau dikenali sebagai TVET juga menjanjikan kebolehpasaran yang luas. Jadi apakah kelebihan TVET? Untuk mengetahuinya, ikutilah eExpo-TVET.kplb 2021 secara dalam talian yang akan bermula 29 September 2021 sehinggalah 2 Oktober 2021 atas anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kunjungi portal Expo TVET KPLB, media-media sosial KPLB untuk mengetahui lebih lanjut. TVET.kplb, pilihan kemahiran anda. #SayaBudakTVET.
Waalaikumsalam. Duduk. Datuk, saya ni Fazla. Ya. Kata saya dengar Kemas ni dia ada menawarkan pelbagai jenis kemahiran. Boleh adik saya apply. Macam mana Datuk? Boleh tak? Oh iya ke? Kalau macam tu kita memang banyak bidang-bidang kemahiran yang kita tawarkan, memang terbuka khusus kepada pelajar-pelajar yang lepasan SPM yang mungkin tidak berjaya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kita ada khusus kemahiran jahitan, kita juga ada khusus kemahiran masakan. Jadi untuk masuk tu kita ada 2 institut yang menawarkan kursus-kursus ni. Yang pertamanya di Institut Kemahiran Seri Iskandar. Seri Iskandar, dan satu lagi kita ada Institut Kemahiran Gopeng. Gopeng dekat Perak ya? Ya, dua-dua tu berada dekat Perak. Jadi bilangan pelajar dia pun ramai jugalah dekat sana. Kita ada di Gopeng kita ada 100 orang lebih kurang. Tetapi di Seri Iskandar kita ada lebih sikit, ada 150 orang pelajar yang kita boleh tawarkan dalam sekali pelajaran. Cuba Datuk. Okey Datuk, kalau macam kursus ni dia punya CJ dia tu macam mana? Maksud saya kalau apply tu dia berapa lama berada dekat sana? Oh, kalau masa dia, pembelajaran oh ya tu. tu. Okey. Kita kalau belajar di Kemas, kita akan bagi sijil kemahiran. Sijil kemahiran. Sijil kemahiran yang dilakukan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dia punya pembayaran dia tu macam mana Datuk? Pembayaran tak ada, tidak dikenakan, percuma Tak ada, saja. cuma. Kalau dia betul nak masuk nak belajar, kita kerajaan melalui Kemas memang kita bagi. Semua maknanya bantuan salin hidup pun kita bagi. Asrama kita bagi percuma, bahan-bahan untuk pembelajaran juga ditanggung oleh kerajaan. Alhamdulillah. Kalau dah habis dia punya tu apa? Tahap tu, pembelajaran dia tu. Jadi peluang untuk dia mendapatkan kerja tu macam mana? Banyak. Banyak. Sebab banyak dia boleh kerja sendiri, itu yang utamalah. Tapi banyak rakan-rakan kita yang kerja sendiri lah, dia buka peniaga kan. Buka kedai kek, buka kedai jahit kan. Kemudian dia juga mana dia dengan ada sijil tadi, sijil kemahiran yang diperlakukan oleh Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia. Ya, jadi dia boleh gunakan juga untuk tujuan nak mengembangkan perniagaan. Kalau katakan dia nak buat pinjaman bank ke atau pinjaman mara dan sebagainya, dengan ada sijil kemahiran tadi tu dia iktiraf untuk dia bagi pinjaman. Ya. Jadi macam-macam lah bidang. Dia juga boleh jadi tenaga pengajar. Kalau bagus result dia besok, kita ambil lah kerja dengan kita. Senang tak? Macam ni okey tak? Boleh jadi tenaga pengajar dengan Kemas kan? Okey. Jadi itulah. Dan juga banyak lagi sekarang ni institusi luar pun banyak ada apa tu yang mengambil tenaga-tenaga pengajar yang menggunakan kelulusan daripada kita, daripada Kemas. Sangat diiktiraf oleh peluang yang cerah. Okey, kalau macam tu macam mana Dik? Setuju tak nak masuk ni? Nak masuk ya? Okey. InsyaAllah kalau ada berjaya nanti kita jumpa kat sana Datuk. Okey, selamat jumpa. Okey, Alhamdulillah Dik. Berjaya dah untuk masuk nanti kan? Okey. Terima kasih Datuk. Jumpa lagi Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom Dik. Jangan lupa saksikan saya King Rusdi daripada Kura Maker. Akmal Sudati Awang menyaksikan seminar Man Tailoring in Fashion Perkembangan kostum dalam industri hiburan di Malaysia. sempena E-Expo event at KPLB pada 29 September 2021 hingga 2 Oktober. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua yang bersama-sama menonton secara live pada petang ini 2 hari bulan Oktober jam 3 petang. Sekali lagi kita kembali di program E-Expo TVET KPLB 2021. Ini merupakan sesi yang terakhir bagi hari yang terakhir sebelum penutupan program E-Expo TVET KPLB.
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat bersama-sama pada petang ini. Seminar Men's Tailoring and Fashion yang kita bawakan khas kepada anda semua secara live pada petang ini. Baiklah, bagi memulakan majlis, elok kiranya kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga sesi kita pada petang ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertamanya saya mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Yassid bin Bidin selaku Ketua Pengarah Kemas, turut bersama-sama yang berusaha Tuan Ahmad Kamal Idris bin Haji Muhammad Nawawi selaku Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kemas, juga yang bersama pada petang ini alhamdulillah yang berusaha Tuan Abdul Kahar bin Abdullah selaku Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Pembangunan Kemas Malaysia, yang berusaha Puan Darnawati binti Dahlan selaku pengarah bahagian pendidikan kemahiran yang antara yang banyak membantu untuk menjayakan program pada petang ini. Seterusnya Puan Normalina binti Abdul Manaf selaku pengetua Akademi Kemahiran Kemas Goping ataupun AKKGO AGO pengarah-pengarah kemas bahagian pengarah-pengarah kemas di negeri untuk bersama-sama pengetua Akademi Kemahiran Kemas Seri Iskandar, juga pengetua Institut Latihan Pusat Latihan Kemas, panel seminar yang kita datangkan khas hari ini iaitu Encik Kamal bin Samsudin. Tentu orang tertanya siapa Encik Kamal bin Samsudin, nanti saya akan terangkan lebih detail. Hebat orangnya tuan-tuan, bersama-sama dalam seminar Men's Tailoring and Fashion pada petang ini. Seterusnya semua pegawai kaki tangan kemas yang turut hadir, ibu bapa, para pelatih, bekas pelatih dan bakal pelatih Akademi Kemahiran Kemas yang bersama-sama, dan seterusnya semua para penonton yang saya kasih sekalian. Jadi pada petang ini bagi memulakan sesi kita, boleh kiranya kalau kita nak dengar ucapan daripada yang berusaha Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kemas TKPO, iaitu Tuan Ahmad Kamal Idris bin Haji Muhammad Nawawi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih saudara Azmi selaku pengacara majlis kita pada petang ini. Yang bahagia Datuk Muhammad Yassid bin Bidin, Ketua Pengarah Kemas, yang berusaha Tuan Abdul Kahar bin Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Kemas, yang berusaha Puan Darnawati binti Dahlan, Pengarah Bahagian Pendidikan Kemahiran, Ibu Jabat. Seterusnya yang dimati Puan Nur Amalina binti Abdul Manap, Pengetua Akademi Kemahiran Kemas Gopeng. Seterusnya pengarah-pengarah kemas bahagian dan pengarah-pengarah kemas negeri-negeri, Pengetua Akademi Kemahiran Kemas Seri Iskandar. Seterusnya Pengetua Institut Latihan dan Pusat Latihan Kemas di seluruh negara yang mengikuti program pada petang ini. Seterusnya yang diraihkan yang berusaha Tuan Kamal bin Samsudin, panel seminar kita pada petang ini, yang juga merupakan pengarah jaket master Senior Merhad. Seterusnya pada semua pegawai dan kaki tangan kemas, para ibu bapa, pelatih, bekas pelatih dan bakal pelatih Akademi Kemahiran Kemas serta penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT kerana Kemas sekali lagi diberikan kepercayaan pengurusan tertinggi Kementerian Pengenalan Bandar, kerana diberi ruang kepada Kemas untuk turut serta terlibat dalam program e-Expo TVET at KPLB bagi tahun 2021 ini. Seperti mana yang semua sedia maklum, kesan terbesar daripada wabak COVID-19 ini ialah semua aktiviti dan program terpaksa dijalankan secara maya. Begitu jugalah dengan program Expo TVET at KPLB ini yang telah memasuki tahun kedua dilaksanakan secara dalam talian. Jadi e-Expo TVET at KPLB ini dilihat amat membantu dan memberi impak kepada institusi TVET di bawah KPLB sejajar dengan objektif pelaksanaannya untuk mempromosikan program TVET di bawah KPLB bagi membantu mempromosi dan meningkatkan pengambilan jumlah pelajar yang menyumbang kepada pengukuhan program ataupun institusi TVET di Kementerian Pengenalan Bandar. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, Akademi Kemahiran Kemas Gopeng telah diwujudkan pada tahun 2010 bermula dengan bidang kulinari, dan pada masa itu Akademi Kemahiran Gopeng ini
ataupun AGO dikenali sebagai Akademi Kulinari Kemas Malaysia ataupun AKKM. Kemudian pada tahun 2011, bidang jahitan pakaian lelaki telah diwujudkan dan dikenali sebagai Akademi Jahitan Pakaian Lelaki Kemas. Tapi pada tahun 2016, secara rasminya untuk cantumkan AKKM dengan AKKP dan dia dinamakan Akademi Kemahiran Kemas Kopeng ataupun AKKGO ataupun dalam sebutannya AGO digunakan dan kedua-dua bidang disatukan di bawah satu pentadbiran. Akademi Kemahiran Kemas Kopeng menawarkan dua bidang kemahiran iaitu bidang kulinari dan juga bidang jahitan pakaian lelaki untuk tahap 2 dan 3. Dan tempoh pembelajaran bagi setiap tahap adalah selama setahun saja. Jadi bilangan keseluruhan bagi alumni dan juga dari awal pembukaan AGO bermula daripada tahun 2010 hingga 2021 adalah seramai 800 orang, di mana alumni ini ada yang telah menjadi usahawan, bekerja dalam bidang industri dan ada juga yang menjadi tenaga pengajar kepada Kemas itu sendiri. Dan pihak AGO telah menjalinkan kolaborasi bersama dengan pihak perhotelan dan industri seperti di Langkawi, di Desaru, di Endau, Rompin dan juga pusat-pusat tumpuan pelancongan yang lain. Bagi bidang jahitan pula, pelibatan dengan pihak industri seperti Jacket Masters yang berhad memberikan kelebihan kepada pelatih dalam dunia jahitan pakaian lelaki. Dan sebenarnya tujuan kolaborasi ini juga adalah untuk memberikan pendedahan industri secara terus kepada pelatih dan bagi tujuan penempatan latihan industri selama 3 bulan kepada pelatih-pelatih yang mengikuti program di AGO, pelatih-pelatih tahap 3. Jadi antara kejayaan yang telah dicapai oleh AGO adalah pelibatan pelatih-pelatih dalam pertandingan di peringkat World Skill atau lebih dikenali dengan nama WSMB, di mana pelatih akan diuji kemahiran mereka. Selain itu terdapat juga alumni yang telah menjadi usahawan dan juga bekerja dalam industri serta mencapai kejayaan di mana memperolehi pendapatan yang lumayan di atas kemahiran yang diberikan oleh tenaga mengajar di AGO. Jadi saudara dan saudari sekalian, kerajaan sentiasa prihatin terutamanya kepada golongan B40 bagi membantu meningkatkan kemahiran rakyat dan sekaligus membina kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kerajaan telah memberikan ruang latihan yang lebih luas lagi kepada masyarakat, khususnya di Luar Bandar, untuk merubah tahap kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik melalui pembangunan modal insan ini. Dan ini juga adalah merupakan selari dengan hasrat kerajaan untuk melengkapkan golongan belia dengan kemahiran yang tinggi, terutamanya sewaktu wabak pandemik ini, agar golongan ini dapat berdikari dan berdaya saing untuk membangunkan ekonomi mereka sendiri secara khasnya dan meningkatkan ekonomi negara secara umumnya. Jadi sekali lagi, saya bagi pihak Jabatan Kemas sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan amat berbesar hati kerana Kemas telah dapat bersama-sama untuk terlibat dalam menjayakan e-Expo Tibet at KPLB bagi tahun 2021 ini. Jadi salah silap mohon ampun dan maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Timbalan Ketua Pengarah Operasi. Ucapan ringkas, padat dan tepat Encik Mahkamah Idris bin Haji Muhammad Nawawi. Terima kasih. Dan untuk makluman, tentunya ramai para penonton hari ini tak sabar lagi dah nak bersama dengan panel kita, iaitu Encik Kamal Samsudin, seorang yang mendapat lantikan sebagai pakar negara dalam Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, yang paling menarik pengalaman 30 tahun dalam industri ini dan banyak pengalaman-pengalaman yang hebat yang akan dikongsi bersama dengan kita nanti. Jadi sebelum kita kembali bersama dengan panel, apa kata kita saksikan VT.
Demikianlah tadi VT dan seperti biasa saya akan mempelawa panel kita Encik Kamal bin Samsudin dari Jacket Master Sdn Bhd. Mana dia bersama-sama dengan saya sekarang ni. Itu dia orangnya hebat segak seorang yang pakar dalam bidang ini selama 30 tahun. Pernah juga membuat pakaian-pakaian untuk orang-orang ternama dan terlibat dalam industri ini sekian lama tu pastinya banyak pengalaman yang telah boleh timba yang akan dikongsikan bersama-sama pada petang ini. Assalamualaikum Encik Kamal bin Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, Apa khabar? Sehat ke hari ni? Alhamdulillah. Banyak tempahan di sepanjang musim PKP. Oh, PKP slow. Cik Azmi. Slow sikit Slow. Baiklah Encik Kamal, kita terus kepada beberapa soalan yang telah pun yang ramai di kalangan para penonton yang minta soalan-soalan ini diutarakan dalam sesi-sesi yang kita lakukan pada petang ini. Antaranya macam saya sendiri ini kongsi pengalaman bila kita menempah pakaian khususnya untuk wanita, anak saya perempuan ramai dan juga orang rumah saya, kadang-kadang kos mereka itu jauh lebih rendah berbanding dengan jahitan pakaian lelaki. Contoh jaket yang saya pakai ni, kadang-kadang kita tengok mahal dia punya pembayaran ataupun upah yang kita kena bayar. Jadi apakah sebab dan adakah memang begitu? Dan mungkin jika boleh bagi sedikit ulasan dari segi perspektif mana kenapa pakaian lelaki jauh lebih mahal daripada pakaian wanita bila kita nak buat jahitan. Silakan. Okay. Pertamanya kita kena pecahkan pada dua perkara menyebabkan benda tu mahal. Satu dari segi material, mana dari segi kain yang kita dapat ataupun dari segi proses pembuatan tu. Jadi dia terbagi kepada dua lah. Pertama, kalau dari segi material, kalau dia katalah kita membeli cotton, mana baju yang mahal sebenarnya diperbuat daripada cotton untuk kemeja lah. Lepas tu untuk biasanya untuk suits, mana suit ni biasa jaket dan seluar, dia diperbuat daripada, kalau sekarang dipanggil ada gunakan fabric synthetic ataupun all wool. All wool ni ataupun mixed wool. Jadi apabila konten yang mengandungi wool, dia harganya adalah mahal sedikit. Jadi kalau dari segi material tadi, cotton ni ada yang sampai yang mahal sangat, sampai kalau kita tengok satu helai kemeja jatuh sampai 400 lebih, 300 lebih untuk satu helai kemeja. Sebab dari segi satu bahan tadi yang kita dapat lah. Makna kalau yang setengah daripada Egyptian cotton, dia terlalu mahal. And then Irish cotton. Jadi benda tu bukan apa, bila kita pakai dia lebih selesa. Apabila kita dalam keadaan kita sejuk, dia warmkan badan kita. Kalau 100% cotton ni. Lepas tu kalau kita dalam keadaan panas, dia menyerap, bila kita berpeluh, dia akan menyerap peluh kita. Jadi dari segi cotton tadi, kalau dari segi wool, dari segi pembuatan lah. Maknanya kalau kita tengok, wool ni diperbuat daripada bulu biri-biri. Jadi dia biasanya kita kena import. Kalau wool yang mahal, berasal kebanyakan daripada Australia. Biri-biri diternak dekat sana. Jadi proses pembuatan kain tu, dia memakan masa. Jadi benda tu, lepas tu dia menggradekan kualiti tu, setengah wool yang terlalu mahal, dia berasal daripada kain jenis biri-biri itu. Dan kalau kain bulu biri-biri itu yang berkualiti tinggi, biasanya diambil bawah leher biri-biri itu, membawa ke bawah, mana tak kena cahaya matahari, dan dia menggradekan biri-biri itu punya bulu lagi mahal daripada bulu yang lain. Jadi itu dari segi material. Tapi dari satu perkara lagi, dari proses pembuatan. Maknanya proses dia, apabila customer datang ke kedai, kita kena mengukur, kita kena bincang design,
lepas tu kita kena dah setuju, kita kena membeli kain. Proses tu terlalu lama. Itu dia kata proses penempahan. Jadi lepas tu kita kena set time. Kalau apabila seseorang itu membuat coat ataupun membuat blazer, kita kena pula kata, encik boleh datang 1 minggu lagi untuk kita buat, kita order kain and then kita cutting. Buat cutting and then selepas kita cutting, kita buat proses cantuman untuk buat fitting. Jadi buat fitting pula kita kena pakaikan pada pelanggan kita ada tak suitable, sesuai. Belum kita baca dia punya figure pula. Ada orang yang setengah dia write down, lepas tu perut dia buncit. Itu semua kita kena kira. Maknanya kita kena belajar posture body orang tu. Itu dari segi gambaran kasar dia. Kenapa? Jadi Cik Kamal, maksudnya kalau saiz badan tu besar-besar, banyaklah kos yang kena bayar. Dia macam tu. Dia sebenar standard menjaga, tapi dia punya proses tu. Dia cuma kalau orang tu badan terlampau besar, katalah sampai dia punya pinggang sampai nak dekat 50 inci. Kalau orang standard normal 30 lebih. Kan? Tapi kalau dia punya saiz 40 ke atas, jadi kita perlukan meter tu banyak. Maknanya kalau biasanya standard satu orang pakai mungkin dalam 3 meter setengah saja. Tapi kalau orang yang besar sampai 5 meter pun boleh. Jadi kos daripada situ, semakin banyak material dia, semakin proses dia susah lah. Lepas tu ada sedikit lah kalau body orang tu complicated, makna kita akan charge lebih sikit kat situ. Itu daripada gambaran kasar dia lah. Jadi bergantung pada material jugalah tadi. Apa pun material. Sebenarnya lepas tu kita kena pecah pula. Ada orang nak buat high-end produk kepada, maksud dia high-end produk maksud saya bespoke tailor tau. Bespoke tailor ni dia banyak jahitan tangan. Dia lebih lebih teliti. Kadang kalau setengah yang complicated, kadang 3 kali fitting pun ada, 2 kali fitting pun ada. Itu yang menyebabkan kos dia tinggi. Bukanlah pakaian lelaki yang mahal, kalau perempuan pun sama. Kalau dia membuat katalah jaket atau blazer wanita, dia harga dia pun lebih kurang. Sebab sedangkan perempuan kadang dia complicated juga dia punya badan. Sebab dia dari segi figure dia kan, dengan dia punya shape lagi, kadang itu maksud saya dia punya figure body orang tu yang kita menyebabkan dia jadi mahal. Itu Jamie. Okey, apa ni berkaitan tadi saya tertarik. Maksudnya kalau di Malaysia, mereka yang membuat tempahan lazimnya kepada Cik Kamal, dia punya pattern size ramai yang obese ataupun yang slim fit yang membuat tempahan sekarang. Dia kalau kita tengok kalau yang style ni, kebanyakan orang ni dia bolehlah jaga body dia. Kalau umur 20 lebih bolehlah dia kerek sikit. Dia boleh jaga body dia. Kalau dia tak pergi gym ataupun dia tak bersukan, automatically dia mungkin bila dia berduit sikit, dia dah banyak, ataupun dia berpengaruh sikit, dah banyak orang belanja dia. Pergi makan sana, makan sini. Jadi makan tak berhenti. Makan. Dia sebab kalau badan kita besar ni tak ada kerja. Kalau bak kata orang Melaka, makan selagi ada atau mencekik dia kat. Jadi menyebabkan badan kita naik. Jadi sebenarnya orang, kalau kita boleh baca dah, orang yang 30 ke atas, mungkin dia berduit sikit. Dia dah start makan yang mungkin mewah sikit. Cuma kalau dia tak jaga, tak kontrol, and then dia jadi obese. Jadi memang kalau orang dah obesity ataupun badan dia tu perlu pada penempahan. Maknanya dia kena datang kat tailor. Dia tak boleh beli ready made.
Sebab kalau ikut ready-made ni, kalau Porsche, kalau you nak body macam Pierre Brosnan lah kata, dia hero James Bond, Roger Moore, apa tu, Sean Connery, semua dia punya figure memang modelnya cutting. Jadi janganlah kita bila pakai baju macam Sean Connery, kita kata kita macam Sean Connery. Kan? Sebab kita kena tengok muka kita. Kan? Kadang setengah orang, bila dia pakai batik Jawa, nampak smart. Tapi setengah kalau kita dah ala-ala Melayu ni, kalau mata sepet dia apa? Dia dah macam, kalau setengah kawan kita kata, dah macam kakek abang pakai. Kita tak sanggup dengar macam tu. Kalau cakap orang putih, kita cakap bagus. Kan? Yalah, betul-betul itu yang Kawan. menyebab. Ya. Betul-betul. Jadi, saya kalau tengok, saya sendiri pun kalau tengok cara pakai TKPO kita, saya gerak kan. Tapi bila saya nak pakai suit yang dia pakai, jauh beza lah. Jauh. Baik, Cik Kamal. Saya nak sambung soalan kedua, Cik Kamal. Saya nak terus masuk, nanti kita sambung terus. Soalan kedua yang disebut tadi, ada sebut high product tadi. High product ni, bagaimana pelajar-pelajar yang bertauliah di pusat bertauliah ni perlu belajar tentang high product ni. Apa dia punya implikasi dan juga kelebihan kebaikannya. Silakan. Okey. Sebab satu, kenapa kalau kita cerita pasal high-end product, apabila kita sebut pada student ni, dia akan menjawat jawatan. Kalau kita kata kita ni sebagai orang yang berkemahiran, kita kebanyakan digelar tukang masak, tukang paip, kan? Semua dipanggil tukang, kan? Jadi kalau orang cakap tukang ni, apa kerja tukang ni? Tukang ni adalah biasa-biasa, kan? Jadi kita kena high end, maksud saya kita kena kita nak pulangan yang tinggi pada pembuatan kita tu. Jadi apatah kalau kita dah ada sijil, katalah sijil SKM, takkan kita nak gaji kita rendah. Sedangkan Bangladesh yang tanpa sijil, dia datang kat Malaysia, dia jahit-jahit, kedai altar penuh Bangla yang handle. Jadi mana budak-budak yang daripada pusat-pusat tauliah ni? Katalah, berapa banyak pusat-pusat tauliah yang ada, tapi ke mana pergi budaknya? Kita tengok saya daripada IKM, dah tak wujud dah. Daripada Giat Mara ada, daripada Kemas ada, daripada Politeknik ada, daripada Baitul Mal ada, College Community. Berapa banyak sangat pusat tauliah, tapi kita tak melahirkan seorang pun tukang jahit yang hebat. Kenapa Bernard Chandran dia hebat, sedangkan dia keluar daripada kolej swasta saja? Kita, kerajaan dah bagi macam-macam. Jadi kita kena menarapkan benda yang supaya apa yang perlu dibuat oleh student ni. Jadi kita balik pada high-end product tu, makna kita kena start bukan sekadar buat baju biasa-biasa. Kita kena, kalau kita buat baju, kenapa buat baju tuanku tu upahnya mahal? Okey, kalau you tengok baju, katalah baju istiadat raja pakai, harga dia sampai 80,000. Kenapa kita tak nak buat benda itu? Boleh sampai 80,000 Cik Kamal. Baju raja tu takkanlah murah. Kalau dia pakai benang emas, mungkin benang emas tu bukan buat daripada India, tapi dia buat dekat Jerman. Kualiti benang dia tu lain. Saya pernah menghadap Sultan Mizan 4 kali dengan guru saya. Masa tu saya bekerja dengan belajar dengan Hardin Tailor Menswear. Apabila saya berhenti daripada Sportman Shop, saya terus ikut dia dan dia ajar produk yang high end. Jadi penampilan diri, makna student nak dapat gaji yang besar mesti menghasilkan produk yang cantik. Siapa yang cakap yang cantik? Bukan kita cakap kita punya produk cantik sahaja. Orang yang merasai cutting kita dan orang yang memakai baju kita, dia kata, cantik lah Cik Kamal punya sentuhan, baru kita boleh letak harga.
apabila kita berilmu, yang mana kita kena, pencapaian kita kena menambah. Maksud saya. Maksudnya rumusannya kalau nakkan kualiti, nakkan harga yang lebih tinggi, perlu ada nilai high end product. Itu adalah amat penting. Baiklah tuan-tuan, Ya, itu betul. dia antara sedikit kupasan yang diberikan oleh Encik Kamal kita. Sebenarnya kita akan sambung lagi selepas ini, kita ada VT, dan yang paling penting, tuan-tuan tentu nak dengar bagaimana Encik Kamal ini pernah membuat pakaian-pakaian selebriti, orang-orang ternama. Jadi nak tahu siapa yang dibuatnya, pakaian siapa, dan apakah pengalaman beliau di segi menyiapkan pakaian-pakaian selebriti ini. Kita akan kembali selepas VT. Kembali lagi sekarang ini pada petang ini bersama dengan Cik Kamal Samsudin, seorang tokoh dalam industri jahitan, lebih 30 tahun pengalaman dan juga punya kepakaran dalam JPK, dan sudah pasti pengalaman yang lama yang panjang ini akan dikongsi lagi pada petang ini bersama-sama dengan beliau. Dan saya akan teruskan dengan bertanya tentang setelah BT tadi, mereka yang telah pun selesai belajar ini Cik Kamal ke mana harus mereka membawa hala tuju mereka. Dan yang kedua, barangkali boleh dikongsikan dalam tempoh 5-6 minit ini kejayaan atau pengalaman pernah membuat baju-baju selebriti bagi Cik Kamal. Silakan. Okey. Pertama macam kalau kita songing pada kita bercerita pasal hala tuju. Satu kadang apabila student ni habis dia duduk di dalam tempat yang dia belajar, jadi kadang dia tak nampak. Jadi pihak industri kena berkolaborasi dengan pihak pusat tauliah. Jadi sepatutnya daripada pusat tauliah perlu memanggil kepada orang yang dah pakar dalam industri. Maksud saya, tailor-tailor yang dah berjaya pergi kepada pusat tauliah dan mendedahkan apa sebenar kerja yang harus student-student ni dapat selepas bila dia belajar. Kan? Jadi salah satu cara dia, kita kena bekerjasama. Kalau kita boleh kata, kenapa tak panggil Bon Zainal sebagai orang yang telah berjaya, tailor-tailor yang hebat, kan? Macam Mat Taylor di Perak pun antara yang hebat. Jadi dia mempunyai pengalaman. Contoh dia, macam saya dengan guru saya dulu, Hardin Taylor, dan saya daripada Sparkman Shop. Lepas tu, apabila pihak Astro benda nampak saya boleh buat, masa tu saya dengan Bon Zainal. Kan, bila Bon Zainal
membawa saya pada program masa tu Akademi Fantasia lah. Akademi Fantasia masa tu memang top sangat. Kan, yang menaikkan nama betul. Mawi semua. Jadi masa program tu start daripada Akademi Fantasia 1, saya bersama Bon Zainal. Bon Zainal dia panggil design by Bon, tailor by Jacket Master. Masa tu Akademi Fantasia 1. Dan saya hanya buat untuk pakaian Aznil setiap episod yang datang. Mana hari Jumaat saya kena deliver di Astro dan Aznil akan acu pakailah pakaian yang saya dah buat. Jadi itu daripada Akademi 1, lepas tu Akademi Fantasia 2, 3, 4 dan 5. 2, 3 dan 4 dan 5 Bon Zainal tak terlibat dalam tu. Jadi saya buat hanya Aznil Nawawi. Dan apabila pergi final, saya buat finalis. Siapa yang berjaya untuk ke finalis untuk Akademi Fantasia, saya kena buat. Jadi masa itulah pengalaman saya menghadapi kita berpeluang lah jumpa dengan selebriti yang hebat. Bagi saya dia orang hebat. Dan lepas tu masa tu saya buat lagi beberapa artis yang lain yang dipanggil. Macam tu saya pergi kepada TV3. Saya pernah buat TV Al-Hijrah punya presenter. Dan saya pernah buat untuk Astro Awani. Makna untuk pembaca berita dia. Lebih kurang dalam 60 jaket untuk program tu. Jadi saya berterima kasih lah pada pihak Astro masa tu. Alhamdulillah Haji Kamal. Apa ni, mungkin kita dah lagi sekurang 2 minit lagi. Okey. Saya nak minta kalau boleh Encik Kamal bagikan sedikit rumusan harapan kepada mereka yang belajar ini untuk melihat peluang ini di masa depan. Silakan. Okey, pertama apabila kita nampak macam cikgu-cikgu yang mengajar, dia boleh nampak antara pelajar yang kita kena pasti antara yang berbakat. Satu, kalau boleh kita bantu mereka. Satu, kita kena letakkan tempat mana student tu kita nak arahkan. Janganlah pergi hantar kepada kilang-kilang. Kan, kilang-kilang hanya buat zip saja, hanya pasang zip, hanya buat poket. Jadi benda tu terlalu limited. Dan sayang skill yang dia ada. Apabila dia fed up, dia akan berhenti daripada, dia kata alamak, bosan lah kerja ni, and then dia akan beralih arah dan dia buat kerja yang lain. Jadi rugi pada saya, pada kerajaan pun sendiri, pada pihak tauliah sendiri, jadi rugi. Jadi kita kena pastikan budak-budak yang bagus ni, kita highlight dan kita pimpin dia, bimbing dia. Mungkin dari segi keuangan, kalau dia pergi ke bandar besar, contoh dia lah cik apabila dia pergi bandar besar, mungkin dia ada bebanan untuk membayar sewa atau bebanan untuk waktu permulaan dia akan untuk dapat gaji yang rendah. Jadi untuk itu saya nasihatkan pada student, dia kena cari, kalau cikgu tak mengantar, dia kena cari tailor-tailor yang ada nama untuk dia praktikal di situ ataupun dia teruskan kerjaya dia. Cari pengalaman dulu. Maksudnya carilah di peluang-peluang di tempat yang boleh mengembangkan lagi bakat tersebut. Dan itu harapan Encik Kamal tadi, saya maklum, iaitu kita jangan betul. lepaskan peluang untuk mengembangkan lagi. Jadi apapun, terima kasih kepada Encik Kamal. Rasanya memang tak cukup untuk pertemuan pada petang ini. InsyaAllah kita akan kembali lagi Encik Kamal nanti di sesi yang lain yang lebih spesifik dan juga masa yang lebih panjang dalam mengupas isu tentang men's tailoring and fashion ini. Terima kasih kepada Encik Kamal atas kesempatan bersama-sama pada petang ini. Baik, saya juga terima kasih kepada para penonton yang menonton Nuri Makdar, Yusuf Adam Ghazali dan juga Nadim Zulaika yang mengesyorkan program ini dapat perlu diteruskan dan dikembangkan di masa depan. Baik, tanpa melengahkan masa, saya juga waktu ini ada bersama-sama dengan saya adalah pengetua Akademi Kemahiran Kemas Gopeng ataupun AGGO, iaitu Puan Nomalina binti Abdul Manaf sebagai orang yang paling penting dalam program yang melibatkan jahitan ini. Jadi saya persilakan Puan Nomalina untuk
memberikan sepatah dua kata sebelum kita akhiri majlis. Silakan. Suara Puan Malina. Okay, terima kasih Encik Azmi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini pihak Akademi Kemahiran Kemas Gopeng telah berjaya melaksanakan satu seminar berkaitan dengan jahitan pakaian lelaki secara atas talian. Bagi pihak AGO, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Yasir bin Bidin, Ketua Pengarah Kemas, Timbalan Ketua Pengarah Operasi, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan serta Pengurusan Tertinggi Kemas. Juga terima kasih kepada pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang telah memberi ruang kepada kami untuk turut sama dalam e-Expo TVET at KPLB pada kali ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan seminar Men's Tailoring and Fashion. Juga tidak ketinggalan terima kasih saya kepada Encik Kamal daripada Jacket Master Sdn Bhd yang telah bersudi berkongsi ilmu dan pengalaman beliau dalam bidang jahitan pakaian lelaki khususnya. Terima kasih juga kepada alumni AGO dan AKSI, pelatih dan bakal pelatih serta semua penonton yang telah bersama-sama dengan kami pada petang ini dan semoga mendapat manfaat daripada penganjuran seminar ini. So untuk pengetahuan semua, Akademi Kemahiran Kemas Gopeng menawarkan dua bidang kemahiran iaitu bidang kulinari dan juga jahitan pakaian lelaki untuk tahap 2 dan 3. Kami mempelawa semua yang berminat untuk menyertai bidang kemahiran TVET at KPLB di Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas sebagai pusat pilihan kemahiran anda. Bersama AGO menerajui TVET. #saya budak TVET. Terima kasih. Itu dia. Terima kasih Puan Malina. Dia ada hashtag saya budak TVET. Jadi terima kasih kepada semua para penonton. Terima kasih kepada pimpinan Kemas. Terima kasih kepada pihak kementerian yang Seri Menteri dan Datuk KSU dan semua yang terlibat dalam penganjuran e-Expo TVET bagi sesi pada petang ini, seminar Men's Tailoring and Fashion. Jadi saya akhiri, jika ada salah silap saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah ramai yang berkomen minta adakan lagi. InsyaAllah kita akan fikirkan di masa depan untuk meneruskan lagi acara-acara yang baik ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anda.